Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian dalam tafsir, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan tentang ayat yang keempat daripada surah Al-Ma'idah, yang mana akhir daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Jadi kita membicarakan tentang kepentingan untuk membantu satu dengan yang lain atas kebaikan dan ketakwaan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengatakan hendaklah kamu membantu satu dengan yang lain atas kebaikan dan ketakwaan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Saya rasa kita dah habis membicarakan ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dapat kita mengamalkan kandungannya. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah. Sebelum ini adalah ayat kedua, tadi saya mengatakan ayat kelima. Sebelum ini adalah ayat yang kedua. Sekarang kita akan masuk ini kepada ayat yang ketiga. Dan ayat yang ketiga daripada ayat yang agak panjang sedikit, yang mana di dalamnya Allah menerangkan kepada kita apakah jenis makanan-makanan yang tidak halal. Yang ini adalah hukum ahkam berkenaan dengan memakan daripada daging binatang. Yang ini bagaimana kita nak menentukan sama ada daging ini halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Maka ayat ini bermula dengan mengatakan hurrimat alaikum, telah diharamkan ke atas kamu. Telah diharamkan, yakni ke atas kamu. Pertama sekali Allah mengatakan al-maitatu, hurrimat alaikumul maitatu. Telah diharamkan ke atas kamu bangkai. Tidak dibolehkan kita memakan bangkai. Sama ada daripada bangkai yang ini binatang yang kita boleh makan, ataupun yang ini bangkai manusia, tidak dibolehkan. Ini adalah perkara yang pertama. Jadi kita mengatakan dalam Islam, semua jenis bangkai hukumnya najis. Bukan saja kita mengatakan tidak boleh dimakan, tetapi dia mengambil hukum najis. Tetapi ada pengecualian ke tidak ada pengecualian? Ada bangkai kita boleh makan ke tak boleh makan? Secara umum kita mengatakan tidak dibolehkan kita makan semua jenis bangkai. Ada pengecualian ke tidak ada pengecualian? Ada pengecualian. Apakah jenis bangkai yang kita boleh makan? Ada siapa yang nak cuba? Ya? Ikan. Bangkai ikan boleh kita makan. Begitu juga dengan belalang. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Pengecualian adalah ikan dengan belalang. Jadi belalang ini kita boleh makannya, tak perlu kita sembelih. Kita boleh makan. Begitu juga dengan ikan di lautan. Begitu juga dengan binatang-binatang yang tinggal di lautan.
bangkainya boleh kita makan. Tetapi selain daripada itu tidak dibolehkan. Binatang darat tidak dibolehkan, melainkan belalang. Selain daripada belalang, semua diharamkan. Boleh insya-Allah ya. Ini adalah perkara yang pertama Allah mengatakan telah diharamkan ke atas kamu. Perkara yang kedua adalah wadamu. Darah ini, semua jenis darah diharamkan kita memakannya. Ada pengecualian atau tidak ada pengecualian? Darah. Macam mana ini sekarang? Tadi bangkai kita mengatakan ada pengecualian. Bagaimana dengan darah? Ada tak jenis darah yang kita boleh makan? Ada ke tidak ada? Soalan. Kalau orang menanyakan kepada kita, adakah jenis darah yang kita boleh makan? Daging? Darah yang ada pada daging itu bukan kita boleh makan, tapi itu dimaafkan. Dia sebenarnya asal hukumnya tidak boleh kita makan, tapi ada jenis dimaafkan. Seperti darah yang ada pada daging, dimaafkan. Tapi bukan maksudnya dihalalkan. Beza di antara kita mengatakan sesuatu halal, satu dimaafkan. Ia dimaafkan sebab susah nak elak. Susah nak elak. Macam mana kita nak makan daging, kita nak elak daripada darah. Susah sangat. Tapi di sini, apakah jenis darah yang halal dimakan? Ada tak istilah darah yang halal? Mari sama-sama kita makan darah yang halal. Ada tak? Satu orang buka kedai darah yang halal. Mesti tak laku Saya cakap apa punya orang ni. Darah yang halal ada dua pengecualian. Dalam hadis Nabi SAW dia al-kabid wa tihal. Al-kabid kita mengatakan liver. Liver dalam bahasa kita apa? Hati ya? Bukan. Paru Lang, betul, lang. Ya? Apa dia? Itulah saya pun tak tahu mana satu. Tapi dia al-kabid wa tihal. Ya, ini maksudnya dia adalah apa kita mengatakan seperti paru. Kalau kita lihat bahagian badan ini, macam kambing sebagai misal ya. Kita setelah ini kita sembelih kambing, dia ada dia punya apa tu, limpa. Ini pada asalnya darah. Jadi dibuat daripada darah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan darah. Akan tetapi dia adalah jenis yang mana kita boleh memakannya. Apa dia? Liver, hati. Nanti saya akan confirmkan dia punya apa tu? Dia punya namanya. Tapi dalam bahasa Arab kita panggil al-kabid wa tihal. Ini adalah dua jenis ini bahagian binatang yang mana asalnya daripada darah. Selain daripada itu, semua jenis darah diharamkan. Darah manusia juga diharamkan. Semua jenis darah najis. Sama ada darah manusia, darah kita juga adalah najis. Darah binatang juga adalah najis. Jadi semua jenis darah najis, dan semua jenis darah tidak boleh kita memakannya. Perkara yang seterusnya Allah mengatakan walahmul khinzir, daging khinzir. Diharamkan kita memakannya. Tetapi ulama kita berbeza, adakah diharamkan juga kita menyentuhnya? Diharamkan kita memakannya. Tapi bagaimana dengan menyentuhnya? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i kita menganggap khinzir najis mughalladhah. Najis mughalladhah, najis yang berat. Yaitu kalau kita menyentuhnya diwajibkan kita melakukan sertu.
Tapi sebahagian ulama yang lain mengatakan yang diharamkan hanya memakannya. Sebab Allah mengatakan walahmul khinzir, maksudnya diharamkan kamu makan daging khinzir. Akan tetapi mereka mengatakan khinzir itu sendiri bukan dikirakan sebagai najis mughalladhah. Akan tetapi kita di sini kita bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i, kita menganggapnya sebagai najis mughalladhah. Nah, ulama kita melakukan kias ini kepada anjing. Ini khinzir ini kita tidak ada hadis berkenaan dengan dia ni najis mughalladhah. Tetapi ia dikiaskan kepada anjing. Anjing ada. Anjing, Nabi mengatakan apabila anjing meminum daripada tempat yang minum kamu, hendaklah kamu basuhnya dengan 7 kali garis. Sama. Saya teringat sesuatu. Kelakar. Hendaklah kamu basuhnya dengan 7 kali basuhan. Salah satu daripadanya dengan menggunakan tanah. Jadi disebabkan hadis ini, ulama kita mengatakan khinzir lebih dahsyat daripada anjing. Mana lebih kotor, anjing ke khinzir? Ulama kita fikir begini, mana lebih kotor, anjing ataupun khinzir? Mana lebih kotor? Khinzir, betul ke tidak? Sebab khinzir ini dia makan najis sendiri. Dia adalah satu binatang yang luar biasa, lain daripada yang lain. Biasanya binatang tak makan najis sendiri, tapi khinzir dia makan najis sendiri. Anjing pun tak, betul ke tidak? Anjing nak makan pun dia tengok makan, kan? Kalau anjing yang biasa-biasa, dia nak makan yang sedap juga, betul? Kita kasih dia makan biasa, dia tak nak makan macam kucing gitu. Tetapi khinzir yang ni tak peduli, subhanallah. Khinzir apa saja yang boleh masuk perut dia, semua yang ni dia, semua dia masukkan. Itu sebab kalau dekat tempat-tempat di India apa mereka buat, kalau tempat-tempat banyak najis, banyak ni, dia lepaskan khinzir. Lepas beberapa hari clear. Senang. Tak payah kita nak pergi basuh. Jadi ini adalah keadaan yang khinzir. Jadi bagaimana manusia boleh makan daging binatang yang makan najis seperti ini? Ini perkara yang ajib. Jadi ulama kita mengatakan khinzir lebih kotor daripada anjing. Kalau sekiranya kita nak kena sentuh 7 kali, kalau kita sentuh anjing, sama juga kita kena sentuh yang 7 kali apabila kita sentuh khinzir. Sebab khinzir lebih kotor daripada anjing. Maka ulama kita melakukan kias. Jadi berkenaan dengan khinzir ini, dalilnya adalah kiasan. Manakala anjing, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu sebab sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dia mengatakan khinzir bukan najis mughalladhah, yakni dia tidak setuju dengan kias. Dia tidak setuju akan kiasan ini. Itu sebab kita ada khilaf ulama. Kita ada perbezaan ini ulama berkenaan dengan khinzir. Boleh insya-Allah. Tetapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab adalah dia adalah najis mughalladhah. Saya harap saya tak kelirukan sesiapa ya di sini. Kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah. Ya, kalau sekiranya kita mengatakan khinzir ini dia adalah najis mughalladhah, maka pinggan mangkuk pun nak kena sertu. Ya. Itu sebab sebahagian dari ulama kita di Singapura kalau yang sudah meninggal, mereka mengambil pendapat yang khinzir bukan najis mughalladhah. Sebab kita ini minoriti, kebanyakan orang makin khinzir di sini. Kalau sekiranya keadaan ini betul-betul susah, maka kita mengambil ini pendapat yang ringan sedikit. Nah, ya. Tidak, sabun yang satu ni adalah perkara yang kelakar bagi saya. Sebab saya terangkan kenapa ia kelakar ya. Kalau kita balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan berkenaan dengan anjing. Air liur anjing ini najis mughalladhah. Kalau sekiranya terkena kepada kita ataupun dia minum daripada air yang sedikit, wajib kita sertu tembaga itu ataupun tempat yang terkena air liur.
dengan 7 kali basuhan, salah satu daripadanya dengan tanah, bukan dengan sabun. Tapi yang ajib ni, hari ni orang jual sabun campur tanah. Nampak tak? Bila sabun campur tanah, dia sudah hilang ketanahannya. Sebab hadis mengatakan hendaklah dengan tanah, dan tanah ini dia ada asal untuk menghilangkan najis. Tapi kalau kita dah campur dengan tanah, kita rosakkan dia. Campur dengan sabun. Tetapi hari ini kita lihat ini orang tak faham ini perkara ini. Sabun tanah pun dia beli juga, sabun tanah. Maka ini dia tidak memberikan apa-apa kesan. Dia tidak menghilangkan najis tersebut. Sebab kita dah bercampur dengan sesuatu benda yang bukan tanah. Maka tidak dibolehkan kita menggunakan sabun tanah. Itu adalah moral of the story. Boleh insyaAllah. Kita, apa yang wajib kita menggunakan adalah tanah, bukan sabun. Ya saya? Apa dia? Mana? Ya, tanah lagi senang. Kita ambil tanah, kita masukkan ke dalam air, kita kacau. Macam masak gitu. Tanah biasa. Tanah biasa. Tanah biasa dengan tanah liat, dia tak ada beza. Sebab tanah itu kita nak masukkan ke dalam air. Bukan maksudnya kita ambil tanah, kita sapu tanah, bukan. Maksudnya kita ambil tanah, kita masuk dalam air, kita kacau. Yang kita nak adalah air tanah. Ya. Ya saya. Yang cukup yang ni untuk kita mengatakan adalah air tanah. Jadi kalau kita ada satu baldi misalan, kita nak letak ini tanah sehingga dia menjadi air tanah. Air itu yang kita nak. Air tanah ni ada syifa. Untuk penyakit-penyakit pun boleh pakai air tanah. Orang minum daripada air. Tapi tanah nak kena bersih lah. Bukan tanah yang dah bekas chemical semua. Ini boleh buat penyakit. Ya. Ya, pertama sekali kita ambil tisu gitu, kita lap tempat yang kena najis. Kasih dia kering dulu. Lepas itu kita ambil air tanah, kita tuang air tanah ke tempat yang terkena najis. Itu saja. Lepas itu 6 kali bilas dengan air biasa. Dah suci dah. Jadi kita menggunakan tanah ya, bukan sabun tanah ya. Sabun tanah ini tak ada. Dia mesti tanah asli. Tanah yang tulen, tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Tapi tadi saya mengatakan tentang daging khinzir. Daging khinzir saya mengatakan dia adalah kiasan kepada anjing. Itu sebab kita menganggap dia sebagai najis mughalladhah. Boleh insya-Allah ya. Baik. Ya. Produk yang datang daripada mana? Ya. Makanan yang campur dengan khinzir. Ya, hari ini apa yang saya lihat, kadang-kala yang ni berlaku makanan-makanan ada daging khinzir. Saya pun heran macam mana. Itu sebab apa yang saya lihat, apa yang penting bagi masyarakat Muslim berkenaan dengan makanan kita sebagai orang Islam, kita nak kena berjaga-jaga supaya makanan kita makanan yang halal. Sebab makanan halal ni sangat penting sekali. Dia boleh menjejaskan kita punya ibadah. Jadi mencari halal ni adalah ibadah. Kita memastikan makanan kita adalah makanan yang halal. Yang terbaik adalah kita makan makanan yang dibuat daripada orang Islam sendiri. Kita akan selamat. Tetapi apabila berlaku percampuran, orang yang bukan Islam, dia tak lihat benda ni semua. Baginya tak ada beza khinzir ke bukan khinzir. Sebab mereka memakan daging khinzir. Jadi mereka tak faham kita orang Islam ini kepentingan benda ini. Mereka tidak faham kenapa kita tak kena sembelih, kenapa mesti ada halal. Saya pernah ada kawan Cina Dulu saya tak tahu tentang benda ni. Tapi bila saya kawan dengan mereka, saya dengar sedikit daripada mereka, baru saya faham bagaimana mereka berfikir. Orang yang bukan Islam ini, dia ada kemusykilan sebenarnya.
Kemusykilan ni adalah seperti mana saya mengatakan tadi. Kenapa orang Islam nak kena makan halal? Mereka tak faham. Mereka tak faham kenapa nak kena makan halal. Jadi dia menanyakan soalan, saya masih ingat lagi, dia menanyakan saya soalan. Apa beza ayam yang disembelih oleh orang Islam dengan ayam yang disembelih oleh orang yang bukan Islam? Kenapa ayam yang disembelih oleh orang Islam halal, ayam yang disembelih oleh orang yang bukan Islam ini tak halal? Dia tak faham. Dia mengatakan pisau jenis yang sama. Manusia yang melakukan penyembelihan. Ayam. Tapi natijahnya adalah satu halal, satu tak halal. Jadi saya cuba yang ni explain, saya terangkan pun tak faham juga. Saya rasa akhir nak kena azan juga. Jadi mereka tak faham. Jadi oleh sebab ini mereka tak faham. Dan mereka bukan saja tak faham, bagi mereka tak ada logik. Mereka gunakan akal kan. Jadi sebagai daripada mereka mungkin ketahukan kita. Nampak? Jadi bila saya dapat tahu perkara seperti ini, maka saya faham ini, bagi mereka benda ini tidak ada perbezaan. Hatta kalau dia memberikan kepada kita misalan benda yang tak halal, kalau dia tipu sekalipun, baginya dia tak buat kesalahan. Sebab baginya benda ini sama. Dia boleh berikan kita makanan yang tidak halal, dia mengatakan halal. Adakah dia menipu? Baginya tidak. Sebab baginya this doesn't make sense. Nampak tak? Itu cara pemikirannya. Itu sebab bukan saya racist ke apa. Saya daripada hari itu sampai hari ini, saya tidak makan makanan yang dibuat daripada orang yang bukan Islam. Walaupun ini dia letak sign halal ini sebesar masjid ini. Walaupun. Kenapa? Sebab sekarang ini siapa yang akan cek mereka? Satu orang ini misalnya dia lihat orang Islam mungkin nak beli banyak daripada kedai dia apply for halal. Dia dapat logo halal kan? Dia bayar. Tapi siapa yang cek? Ada ke orang cek tiap-tiap hari? Officer datang, okey ya. Pastikan tak ada. Mungkin sama sekali. Jadi dia boleh buat apa dia suka. Tapi kenapa ini kita orang Islam kita tak faham ini perkara ini? Kita lihat ini, kita keluar setiap kali kita lihat kedai-kedai yang bukan Islam dengan logo halal. Kebanyakan orang Islam yang makan. Dan saya pun tak mengatakan ini benda yang tidak halal sebab saya tak boleh melakukan sedemikian. Sebab dia ada logo halal dan sebagainya, dia mengatakan dia beli daripada sos halal dan sebagainya, Allahu a'lam. Tetapi kita sebagai orang yang menjaga agama kita harus ini berjaga-jaga dalam bab ini makan. Sama juga bila kita beli produk ini daripada yang asal daripada orang yang bukan Islam. Ada kemungkinan dalam ada liquor, ada kemungkinan dalam ada khinzir. Jadi lebih afdal ini kita elakkan daripada produk-produk tersebut. Lebih afdal. Tetapi masalahnya kita umat Islam pun kita banyak kekurangan. Hatta kita pergi ke Malaysia pun kita menyangkakan Malaysia ni alhamdulillah negeri Singapura, negeri Islam dan sebagainya, kebanyakan majoriti ini Islam pun yang ni berlaku ini benda seperti ini. Nampak? Jadi akhirnya kita menanyakan apa alternatif, di mana kita nak beli. Jadi itu adalah cabaran hidup semasa ini bagi seorang Muslim. Nak mencari makanan halal zaman sekarang bukan perkara yang mudah sebab banyak perkara sudah bercampur aduk. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau kita syak yang ini kita tinggalkan. Apabila ini kita syak, kita tinggalkan syak. Dan kita mencari yang halal. Baik, kita teruskan kepada yang seterusnya. Jadi kita telah membicarakan tentang bangkai. Allah mengatakan hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu daging yang khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan apa-apa yang disembelih atas sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada amalan jahiliyah. Yang mana mereka sembelih binatang untuk berhala. Jadi sebelum dia sembelih binatang, dia akan berdoa dulu. Dan dia akan menyebut nama berhala. Maka jenis binatang ini seperti ini diharamkan. Diharamkan kita memakannya. Sebab ini dia adalah sembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selepas itu wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqah. Al munkhaniqah maksudnya binatang yang mati tercekik nafas. Binatang yang mati tercekik nafas. Sebagai misal binatang yang mati tergantung, ataupun diletakkan satu benda berat yang ke atasnya sehingga dia tidak dapat bernafas dan dia mati. Ini kita panggil apa? Munkhaniqah. Maka jenis binatang ini tidak halal dimakan. Tidak halal dimakan. Selepas itu mauqudah. Mauqudah adalah binatang yang dicampak. Binatang ini yang dicampak daripada tempat ini yang tinggi sebagai misal, dan dia mati. Ini juga adalah jenis yang binatang yang tidak halal dimakan. Walaupun binatang itu seperti kambing dan sebagainya. Ini adalah misalnya. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah. Mutaraddiyah dengan mauqudah, yakni maknanya sikit lebih kurang. Al mutaraddiyah yakni maksudnya yang jatuh daripada tempat yang tinggi. Jatuh ini daripada tempat yang tinggi dan dia mati, maka tidak dihalalkan yakni kita memakannya. Wan natiha yakni binatang yang mati kerana ditanduk. Wa ma akala sab'u, juga dia haramkan kita adalah binatang yang dimakan oleh binatang buas. Yakni misalan binatang buas dah makan daripadanya, maka sekarang ini diharamkan kita memakan daripada dagingnya. Misalan kalau kita ada kambing yang dimakan oleh singa, lepas itu kita curi daripada singa, kita makan, tak boleh ya. Singa marah. Singa makan kita. Sebab saya pernah lihat di dokumentari orang Dayak ya dekat Afrika. Jadi mereka ni buat cara macam ini. Bila singa dah tangkap binatang, mereka ramai-ramai akan datang halau singa, dan mereka ambil daripada singa. Yang binatang yang ditangkap oleh singa tu, dia ambil, dia makan. Itu satu strategi. Jadi singa penat-penat yang ditangkap, dia yang ambil lain daripada singa. Jadi apa yang dimakan oleh binatang buas tidak dihalalkan bagi kita. Illa ma zakkaitum. Allah mengatakan melainkan kamu sembelihnya. Yakni misalan singa dah gigit kaki. Singa dah gigit daripada kakinya, tapi binatang itu belum mati lagi. Kita datang, kita sembelih dia. Ini halal. Boleh faham insya-Allah? Jadi selagi mana binatang itu belum meninggal dunia, belum mati biasa binatang kita tak mengatakan meninggal dunia binatang dah mati. Selagi mana dia tidak mati, selagi itu kita boleh sembelih dia. Jadi kalau kita pergi buruan ini sebagai misal, kita bila campak pisau sebagai misal ya, kita nampak kambing sedang lari di hutan. Jadi kita campak pisau. Kambing bila kena pisau dia jatuh, dia belum lagi mati. Maka apabila kita sampai kepada kambing, wajib kita sembelihnya. Kalau kita sembelihnya, halal dimakan. Tapi kalau kita campak pisau terus dia mati, ni saya nak tanya jemaah, halal dimakan ke tidak halal dimakan? Kita campak pisau terus kena dia punya leher, tercacak, mati on the spot. Bila kita sampai dah mati, boleh tak kita makan kambing ini? Semua cakap tak boleh. Jawapannya adalah ia boleh dimakan. Ya saya? Ya betul. Syaratnya adalah kita baca bismillah.
Syaratnya adalah kita baca bismillah. Jadi bila kita pergi buruan ini ada hukum yang berbeza ya. Kalau binatang itu lari daripada kita, tapi syarat adalah kita mesti campak sesuatu yang tajam, bukan berat. Kalau dia mati disebabkan keberatan, tak halal. Macam kita campak batu besar misalnya. Kita tengok kambing kat bawah, kan? Kita ambil batu besar, kita campak. Lepas itu dia terhempap batu, mati. Ini tak halal. Kalau benda tajam seperti pisau, seperti panah, baru boleh. Walaupun tidak disembelih. Tapi selepas itu kita nak sembelih lah. Ya? Ya, berkenaan kalau terlupa yang dibaca bismillah, maka ia tidak dihalalkan. Jadi syaratnya adalah mesti membaca bismillah. Boleh insya-Allah. Jadi buruan ini hukumnya berbeza. Buruan ini hukumnya tak sama. Tapi kalau sekiranya kita campak pisau dia masih hidup, wajib kita sembelih. Tapi kalau dah mati, halal dimakan. Boleh insya-Allah ya. Tapi syaratnya adalah mesti pisau yang tajam. Sama juga kalau kita lepaskan anjing. Yes, eh? Apa? Langkah kambing? Terlanggar. Oh, terlanggar. Ini mauquzah. Tadi. Ya. Yeah. Kalau masih hidup lagi kambing. Pandai dia. Maksudnya dia pandai. Sebab kalau kambing itu mati dia dibangkai. Jadi kambing belum mati dia cepat-cepat sembelih. Jadi sekurang-kurangnya dagingnya halal dimakan. Ya, walaupun injet. Tapi yang penting dia masih hidup. Tapi bukan dalam sakaratul maut. Ulama kita mengatakan kalau sakaratul maut tak boleh. Tak, sakaratul maut macam kita kalau kita lihat binatang. Tak, orang kita boleh tahu binatang ini sebelum dia mati dia akan menggelepar dulu. Sebelum dia mati dia akan, macam mana nak cakap dia punya mata akan ternaik, dan selepas itu macam kalau kita dah sembelih kambing kan dia ada goyangan. Ini kira dalam sakarat kita mengatakan. Tapi kalau dia dah berada dalam keadaan seperti itu dah tak boleh lagi. Tapi kalau dia masih dapat tengok kita, dia dapat faham, betul tak? Kita tengok dia masih tengah apa? Tengah nak jalan. Ini boleh. Oh, boleh. Melainkan dia bukan dalam sakaratul maut. Kalau sakaratul maut kita mengatakan ini dah tak boleh. Tak boleh. Tidak dihalalkan. Sebab dia hukum dah mati dah. Kalau dia dalam sakaratul maut, dia dah mati dah. Ada kambing misalnya dia dah kena lenggik misalnya. Terus dia dah mata dia gerak gini. Ini kita makan dah tak boleh lagi. Kita sembelih pun dah tak dimakan lagi. Sebab dah khalas, ini dah meninggal, kita mengatakan. Tapi kalau dia masih boleh nak larikan diri, ini tak ada masalah. Ini kita cepat-cepat sembelih ni. Lepas itu kita ambil dagingnya, kita bayar harganya kepada tuan dia. Tuan dia mesti akan cari dia, betul tak? Kalau terlanggar logi balap. Situasi yang seterusnya adalah berkenaan dengan melepaskan anjing. Kita dalam Al-Quran, nanti kita akan datang dalam surah Al-Ma'idah, ada ayat berkenaan dengan anjing buruan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, makanlah daripada apa yang digigit oleh anjing buruan. Jadi kalau kita lepaskan anjing itu gigit binatang, digigit kambing misalnya. Jadi bila kita sampai kepadanya, kalau kambing itu masih hidup, wajib kita sembelih. Tapi kalau dah mati, boleh makan ke tak boleh makan? Kita lepaskan anjing buruan. Lepas itu anjing itu gigit daripada kambing mati. Boleh tak kita makan? Bagaimana? Hukumnya sama seperti menggunakan pisau. Jadi bila kita lepaskan anjing, kita baca bismillah. Ini semua hukum ahkam bersangkut dengan
buruan. Manalah tahu satu hari kita akan buruan ya. Ya? Ya, boleh. Kita boleh makan daripadanya. Biasa orang Singapura susah nak bayangkan ya. Nak pergi buruan, macam mana ya? Tapi manalah tahu satu hari kita kat hutan, tak ada makanan, dah tak ada choice, nak kena keluar juga dengan pisau. Ya, ya, bahagian yang digigit tu kita nak kena buang. Bahagian yang digigit kita tak boleh makan. Tetapi dalam mazhab Maliki, mereka mengatakan anjing ni suci. Masya Allah. Kenapa dia mengatakan anjing suci? Sebab dia mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kulu mimma amsakna, makanlah daripada apa yang digigit oleh anjing. Jadi ulama dalam mazhab Maliki berdalilkan dengan Al-Quran. Dia mengatakan kenapa anjing ini najis, sedangkan Allah mengatakan makanlah daripada apa yang digigit. Yang ini maksudnya anjing bukan najis. Kalau kita boleh makan daripada tempat yang digigit, maksudnya dia bukan najis. Kalau dia najis, kita tak boleh makan. Bagaimana? Jemaah sekalian, saya cuma takut saya keliru. Saya kelirukan dia bawa pendapat-pendapat ini ya. Sebab kita ada perbezaan ulama berkenaan dengan anjing. Adakah anjing najis sebuah lazah ke bukan najis sebuah lazah? Kita ada khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab yang mengatakan anjing itu suci. Saya pergi Morocco, orang Islam simpan anjing. Lepas itu kat tepi jalan dia bawa anjing. Dia boleh ikat anjing dekat tiang masjid, dia solat. Allahu Akbar. Kita dengar culture shock pula. Saya pergi Mesir, anjing dan badan kucing dia buat. Orang Islam. Dia boleh peluk-peluk anjing. Ya saya? Tak, pelihara anjing ni boleh kalau sekiranya kita pelihara bukan sebagai pet, tapi untuk menjaga rumah. Menjaga rumah. Ya. Lebih-lebih lagi kalau orang ada tanah, kan? Dia ada tanah yang besar. Jadi dia pelihara anjing. Takut orang masuk, orang curi ke apa kan? Jadi dia lepaskan anjing. Anjing berada di sana. Ada orang kaya misalnya rumah dia besar, tempat banyak penyamun. Kalau tempat ni banyak penyamun misalnya, hatta orang Islam di South Africa ramai orang Islam simpan anjing. Sebab tempat memang tempat penyamun. Banyak kes burglar kat sana. Kes pecah rumah banyak. Jadi mereka simpan anjing. Ini dibolehkan selagi mana anjing itu bukan dalam rumah, tapi dia mesti di luar rumah. Ini adalah kita mengatakan security dog. Ini beza dengan anjing buruan. Anjing buruan ini dia mesti ada training. Kita tak boleh sembarang ambil anjing tepi jalan jadi anjing buruan, tak boleh. Anjing buruan ini ada syarat-syaratnya. Ini saya terangkan syaratnya anjing buruan. Ini disebut dalam kitab Abu Syuja'. Syarat yang pertama, anjing buruan ini dia nak kena pergi bila kita mengatakan pergi, stop bila kita mengatakan stop. Syarat yang pertama. Tapi kalau kita mengatakan belum lagi cakap pergi, dia dah pergi. Ini tak. Ini bukan anjing buruan. Ini kalau digigit tak halal kita makan. Jadi syarat yang pertama adalah kalau kita mengatakan pergi, dia pergi. Stop. Macam itu. Syarat yang kedua adalah kita mesti ajar dia bila dia gigit, dia nak kena gigit satu tempat, bukan gigit 10 tempat. Bila dia gigit binatang, dia mesti gigit satu tempat. Dan gigit, jangan lepaskan. Jadi bila kita datang, kita boleh sembelih binatang itu. Tapi kalau dia gigit, dia makan daripada daging itu, ini sudah tidak menjadi halal. Kalau binatang itu mati. Jadi kita ada syarat yang pertama adalah bila kita lepaskan dia lepas. Bila kita kata stop, stop. Syarat yang kedua, dia tidak makan daripada daging binatang buruan. Yang ini maksudnya dia tahu, dia nak kena gigit sahaja. Dan bila dia gigit satu tempat. Ya? Tak, lepas dia gigit, dia tak lepaskan. Sebab matlamatnya bukan kita nak kasih anjing dia makan. Dia setakat nak tangkap aja. Supaya kita dapat pergi kepada binatang itu, kita dapat sembelih. Tapi kalau kita lepaskan sembarang ni anjing,
anjing ini akan menyangkakan dia nak makan. Nampak tak? Bukan buruan. Maka tidak halal kita memakan daripada gigitan anjing itu. Jadi syarat-syarat anjing pun mesti ada. Jadi kita nak kena bezakan security dog dengan anjing buruan. Dia tak sama. Tapi tidak dibolehkan kita simpan anjing dalam rumah, sebab malaikat tak masuk. Ada hadis Nabi SAW, malaikat yang tak masuk kalau ada 3 benda dalam rumah. Apakah perkara tersebut, wahai jemaah sekalian? Pertama sekali adalah anjing. Perkara yang kedua adalah patung. Perkara yang ketiga, tak, itu termasuk patung dengan gambar. Kita kena tengok macam mana benda gambar. Gambar kalau fotografi tak ada masalah. Gambar yang kita ada fotografi ni, itu bukan hukum patung. Jadi yang tidak dibolehkan adalah patung. Yang ketiga adalah, siapa tahu? Ini kadang-kadang ada orang Islam terlepas pandang yang ketiga ni, loceng. Loceng yang bukan loceng yang bel, yang bukan dia. Ya. Bukan yang loceng yang asli. Bukan. Loceng yang digunakan di gereja. Bentuk loceng yang digunakan di gereja. Ya, macam aiskrim ya. Itu wallahu alam ini. Tapi lebih baik elakkan dia. Lebih baik kita elakkan dia. Ini semua boleh mengundang masalah. Jadi apa-apa yang sewaktu dengannya, kalau boleh kita elakkan. Tidak dibolehkan. Ini kesilapan yang orang Islam. Dia simpan anak-anak patung. Dia tak tahu ini benda-benda ini, benda yang menyebabkan malaikat ini tidak masuk ke dalam rumah. Tapi kalau sekiranya anak patung itu digunakan oleh kanak-kanak kecil, dibolehkan untuk mainan. Kalau kita beli anak patung untuk mainan bagi anak kecil, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita lihat orang yang sudah berumur pun nak simpan anak patung. Saya masih ingat dulu saya ada jiran, dia memang suka Barbie doll. Tapi rumah dia tak ada budak. Dia bikin collection. Ini tidak dibolehkan. Sama juga. Ini benda seperti ini sebenarnya zaman sekarang ni, ada satu orang mengatakan kepada saya, cara untuk merosakkan rumah-rumah ini orang Islam adalah dengan menciptakan benda-benda ini supaya orang Islam pun letak. Sebab benda ini menghilangkan barakah. Saya masih ingat saya bawa satu ulama ini ke rumah saya. Kebetulan anak-anak kadang-kadang ada main macam apa, benda-benda kecil. Diorang sangat prihatin benda ni. Tapi keadaan itu kalau untuk kanak-kanak dibolehkan. Itu pun kalau kita lihat dari para ulama, mereka tak galakkan. Kalau kita boleh elakkan. Jadi rumah-rumah kita ni kita nak kena jaga. Jadi rumah yang kalau banyak sangat patung ini, biasanya jin suka. Jin yang ni dia suka duduk kat patung. Ya? Ya, sama. Hukumnya sama. Sebab ini semua adalah bentuk patung. Cuma beza dalam segi dia punya tekstur. Ada dibuat daripada kain, ada dibuat daripada plastik dan sebagainya. Ini sebab mengambil hukum patung. Ya, saya. Tanduk tak ada masalah. Ni saya akan terangkan ya. Dia bagaimana ya? Patung kalau sekiranya kita tiup roh, dia boleh hidup. Tapi setakat kepala saja tak ada apa-apa. Tanduk tak ada apa-apa. Ya, kadang-kadang ini jin ini dia suka benda-benda seperti ini. Sebab syaitan ini bertanduk. Ya. Dia boleh hinggap, dia suka hinggap benda-benda seperti ini. Lebih afdal kita elakkan. Ya. Ya, saya. Saya tak dengar.
Kalau separuh boleh. Kalau separuh boleh. Itu sebab kita lihat di Afghanistan apa mereka buat, yang apa dia panggil yang fashion punya, yang kalau orang yang nak jual baju, dia pakai doll tu kan. Kepala dia buka. Mannequin. Jadi apa dia buat kat sana? Dia keluarkan kepala. Sebab kalau kita tiup roh, dia tak boleh hidup. Kalau ini boleh. Tapi orang yang bukan Islam tak faham. Orang yang bukan Islam apa ni? Kepala semua nak kena keluarkan. Sebab mereka bila masuk Kabul, Taliban bila masuk Kabul, dia perintahkan semua mannequin ni kepala nak kena keluar. Jadi orang yang tak faham ini, macam dia anggap benda ni pelik. Nampak tak? Tapi betul apa mereka mengatakan, sebab kalau kita keluarkan daripada kepala apa, sekarang dah beza kan? Sebab kalau roh yang ditiupkan, dia tidak boleh hidup. Maka keadaan seperti ini diboleh. Wallahu alam bissawab. Jadi kita berhenti di sini ya, insya-Allah.